Nangka madu ni, biar ada number one in the world. Dia punya manis dengan crunchy dia tak boleh beat lain negara. Ciri-ciri yang terbaik adalah kita tahu daripada farm mana. Sehingga hari ini Alhamdulillah mana orang dah kenal sampai ke luar negara JT3. Kita nak bersaing ini, maka kita mesti meletakkan kepentingan negara di hadapan. Kita akan sama-sama untuk membantu dalam kita memastikan bahawa buah-buahan Malaysia ini dapat kita ekspor dengan lebih meluas lagi. Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Lancang Pahang. Di sini terletaknya sebuah ladang buah nangka seluas 100 ekar saiz yang menyamai 800 gelanggang pula keranjang. Ia milik Yusuf Buyamin, seorang pengusaha ladang yang mengerjakan tanah ini sejak 12 tahun lalu. Yusuf sebelum ini seorang peneroka Felda kecil-kecilan. Namun untuk meningkatkan hasil pendapatan, dia beralih arah. Jadi satu hari rasa tak berapa cukup pendapatan dalam Felda tu. Saya ada orang kata nangka ni boleh ekspor sampai ke luar negara. Hasilnya pun lumayan. Jadi saya cuba mohon dengan kerajaan negeri. UPN, masa tu dipanggil UPN. Saya mohon 100 ekar. Dan saya nak cuba tanam nangka. Sebelum tu memang ada kawan lah daripada Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak tu. Dia memang dah kata, Abang Haji kata kalau nak tanam pokok jangan tanam durian, tanam nangka. Saya boleh ajar daripada A sampai Z. Dari situlah saya mulanya belajar. Mau belajar tentang nangka. Pasal masa tu ilmu nangka ni ramai orang tak ada. Jadi Alhamdulillah dia tunjuk A sampai Z dari segi bajanya, dari segi benihnya, macam mana nak jaga dahan semua. Alhamdulillah sampai hari ini. Ilmu dan pengalaman tiada galang ganti, lebih-lebih lagi dalam bidang pertanian. Dahulu pada permulaan penglibatan Yusuf dalam industri agromakanan berasaskan nangka, ia tidak seperti yang dia jangkakan. Pasaran tu masa tu masih kurang. Kita baru tanam 3-4 tahun, pasaran pun masih ada orang masih kalang kabut lagi. Tapi tak lama Jabatan Pertanian datang bimbing, ada advertise, banyaklah yang menolong Jabatan Pertanian ni, banyak menolong kita. Selain tu Fama lah. Fama dia sanggup ambil. Cuma harga masa tu memang tak berapa tinggi lah. Orang tak berapa kenal saja nangka ni. Sedap macam mana nangka, nangka kembung. Itu cerita. Saya makan nangka je kembung. Dia tak tahu nangka yang ini makan tak kembung. Nangka jenis ni. Yang lain tu memang. Alhamdulillah lama bimbingan pertanian, pengarah pun datang semua. Dia kata kita akan tanam J33 dan diorang pun promosi ke tempat-tempat lain J33. Kita boleh masa tu boleh tanam hasil buah banyak. Tapi yang pembeli masih tak macam durian. Orang durian dia dah tahu, asal jual durian memang orang makan. Dia nangka dia masih lagi maju ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itulah cabaran masa tu. Sehingga hari ini Alhamdulillah mana orang dah kenal sampai ke luar negara J33. Pokok nangka yang mencapai umur matang perlu ditabur dengan baja buah mengikut kadar yang tertentu dengan kekerapan 3 kali setahun. Ilmu yang ditimbanya ini meningkatkan mutu buah ditanam Yusuf. Sebelum ini, sukar untuknya mencari pembeli. Tapi setelah kita dapat bawa keluar, kita buat kualiti ekspor, diorang dah nampak. Saya nak nangka Haji tu sebab dia punya kualiti ekspor, manis, tebal. Kita ada cara kita, macam mana nak bagi kita bertahan dengan harga kita. Kau nak cari buah RM1.80 pergilah. Dia bertahan dengan saya nak buah Haji juga lah, walaupun RM2.50 ke RM2.3. Orang nak pilih buah Haji, buah yang ni. Jadi customer yang beli tu dia tahu sendiri. Rasanya dah berbeza.
dan dari segi baja pun mainan peranan penting jugalah. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, baja yang saya guna ni saya dah try banyak tahun, memang baja jenis ni yang terbaik untuk nangka. Nangka madu J33 yang turut dikenali sebagai tekam yellow semakin mendapat tempat dalam kalangan penggemar buah dalam dan luar negara. Berbeza dengan buah nangka biasa, nangka madu J33 lebih manis dan rangup. Kelainan inilah yang menarik perhatian sehingga ia digelar superfood di peringkat global. Berhampiran ladang Yusof terletak sebuah kilang pemprosesan buah-buahan yang turut menjadikan nangka sebagai bahan mentah utamanya. Ia dioperasi oleh syarikat Sun Fresh Fruit Hub Sendirian Berhad. Sejak 3 tahun lalu, kilang ini menjalankan operasi hiliran bagi memproses buah nangka dari sekitar 3 kpm lancang. Bila tiba musim, ia mampu memproses hingga 50 tan buah nangka sehari. In anything we do, we must have scale. In Malaysia, maybe except durian, the other buah-buahan, the scale is not big enough to support a major post-harvest operation. Nangka is a superfood. It is full of nutrients. All over the world, people are celebrating the nangka or the jackfruit as a source of food. And some experts even say this could be the answer to hunger because it's the largest fruit on the tree. It only takes you about 5 years to grow a nangka tree. Each nangka tree, if you look after it well, you will get about 30 fruits, each weighing between 15 to 20 kg. So it's very good. And on top of that also, nangka do not employ too many labor. So that is a plus for today's agriculture. So for all those reasons, we think that it is a very good fruit for us to work on. Saban hari selepas buah nangka tiba dari ladang berhampiran, Nur Alia Syahira Azmi datang ke pusat pengumpulan ini untuk memilih buah yang akan diproses. Sebagai pegawai kawalan kualiti, menjadi tugasnya untuk memilih buah terbaik. Pemegang ijazah Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia ini sudah arif dalam perihal pemilihan buah selepas hampir 2 tahun berkhidmat di sini. Saya mula-mula tahu pasal bidang pertanian semenjak saya grad lah, sebab saya bekerja dekat kilang lancang yang Sun Fresh Fruit Hub ni. Dari situ saya belajar macam mana sebab kilang tu memproses buah nangka dan dia pun ada juga macam ada buah limau kasturi. Jadi di sini saya belajar macam mana nangka tu ambil daripada peladang, berhubung dengan peladang, hantar ke kilang dan memilih buah yang masak untuk dibawa masuk dalam production. Dan dari situlah sebab kilang ni kami dah buat nangka ni dalam masa setahun lah. Jadi pengalaman saya masih kecil lagi dalam bidang pertanian ni lah. Dan semenjak saya bekerja di Sun Fresh kat Lancang ni. Usai memilih buah yang akan diproses kelak, Alia seperti pekerja lain di kilang ini perlu menjalani proses sanitasi diri. Ia bagi mengelakkan benda asing dari pusat pengumpulan buah memasuki kawasan pemprosesan, suatu proses pembersihan yang menepati piawaian antarabangsa. Selepas membersihkan diri, Alia meneruskan tugas memantau langkah pemprosesan buah. Hubungan baik antara Sun Fresh dengan peladang sekitar menjadikan tugasnya lebih mudah. Pertama sekali nak pastikan nangka tu yang ciri-ciri yang terbaik adalah kita tahu daripada farm mana. Kami pun di kilang belajar juga daripada farmer, daripada peladang. Macam mana sebab berbeza ladang, diorang ada berbeza baja diorang sendiri dan
kualiti buah tu pun daripada baja yang peladang tu beri. Jadi selalunya kami akan ambil sampel dulu dari peladang. Kita orang akan buka 3 ladang tu, ambil sampel buah dan kemungkinan akan hantar juga kepada lab test nak tahu mana buah yang lebih kandungan nutritionnya. Jadi bermula dengan pemilihan ladang untuk dapatkan kualiti buah yang terbaik. Dan kami pun belajar dengan peladang tu sendiri macam mana untuk memilih buah yang lebih baik daripada peladang. Peladang banyak membantu kami lah di kilang juga. Di kilang Sunfresh Fruit Hub ini, bukan hanya buah nangka matang sahaja yang diproses untuk diekspor. Nangka muda juga memiliki tempat tersendiri di sini. Buah yang belum masak ini nanti berpotensi dijadikan produk sampingan berasaskan nangka. Produk sebegini kian popular dalam kalangan komuniti penggemar protein berasaskan sayuran dan buah-buahan. Selain membaja, mengawal tumbesaran rumpai serta serangan serangga perosak yang berkesan diperlukan untuk mendapatkan buah nangka berkualiti. Kawalan rumpai secara kimia dilakukan 4 bulan sekali dengan semburan di keliling pokok. Ia selamat dan berkesan. Ladang Yusof ini mendapat pengiktirafan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia atau lebih dikenali sebagai MyGap. Anak Yusof, Ahmad Farid, turut bersama-sama membantu dalam menyelenggara operasi ladang milik keluarga. Yusof tidak mahu hasil usahanya meneroka menanam serta membesarkan hampir 4,000 pohon nangka disia-siakan bila dia sudah tiada. Awal-awal dah bercakap dengan anak-anak, Abah ni buat untuk korang. Abah makin lama makin tua. Kalau korang tak minat, Abah takkan buat benda-benda ni semua. Benda ni luas, memang payah nak wujudkan. Jadi memang kita setting mind diorang tu. Daripada mulalah kita bawa ke kebun, bagi perangsang, bagi apa, bagi galakan, bagi ajar, nak bagi berminat. Memang susah nak bagi minat dalam pertanian ni. Kebanyakan susah. Jadi saya sentiasa tak jemulah untuk makin sehari makin tua. Rugi kalau korang tak ambil. Kita dah buka elok-elok daripada hutan belantara. Saya dapat daripada hutan belantara. Saya tidur dalam hutan tu. Saya buka, saya tidur sampai sebulan, 2 bulan saya tak balik. 2 tahun lah yang orang ingat saya dah tak ada di Temerloh. Tak tahu di mana, orang tak dapat kesan. Memang saya menghilang. Sebenarnya dalam nak bangunkan ni. Dan kalau kita dah labur, lepas tu anak-anak tak nak ambil alih, biarkan gitu. Duit yang kita dah labur 700-800 ribu, tak boleh congkak dalam tanah tu, tak ada. Walaupun kita dah habis invest banyak. Yalah, nangka daripada tanam sampai 5 tahun baru berhasil. Dari 1 sampai 5 tahun tu keluar duit sahaja. Pekerja, buruh, baja, bayangkan. Bila dah buah, kita nak bayar pun tak pekerja yang hari-hari nak bekerja tu, kita baru nak dapat sikit-sikit. Yang 5 tahun sebelum tu memang duduk tepi. Kalau kita dah habis 500 ribu tu, itu tak tahu bila. Start ada buah, start untuk nak bayar lagi. Dia lagi buah besar, pokok dah, baja lagi banyak nak pakai. Pekerja kena banyak. Jadi gitulah. Jadi saya cakap, ini asetnya ada nilai. Jadi sekarang ni memang dah okey. Kalau tak sambung yang ini, memang rugi sangatlah. Bila tiba musimnya, ladang milik Yusof ini mampu menghasilkan lebih 30 tan buah nangka sebulan. Daripada jumlah ini, 50% hasil merupakan grade ekspor, manakala selebihnya untuk pasaran tempatan. Bagi Yusof, biarpun bibit penerimaan nangka madu di pasaran antarabangsa sudah dapat dirasai, langkahnya untuk meningkatkan pendapatan hasil pengeluaran buah ekspor perlu digandakan lagi. Dia harganya belum tinggi macam durian lagi.
Macam durian tu memang dah tahu musangking, tolak saja sekilo RM30 kan. Nangka tolak baru dalam, kalau ekspor baru RM3. Jadi kalau benda tu tak ada orang nak usaha, dia betul nak naik susah. Dia bila nak ekspor, orang sana tahu, baru harga tu boleh naik. Ini pasal dia orang mampu beli. Jadi bila kita naikkan, dia orang masih mampu, luar negara. Jadi kalau nak naik daripada RM3.50 jadi RM4, mungkin dia orang makan. Pasal apa, durian ni dulu bukan tiba-tiba terus sampai RM40. Mula-mula dulu durian pun rendah aja. Tapi bila ramai yang minta, sedap, kualiti bagus, buat yang terbaik, dia adalah. Tapi nak buat kualiti yang terbaik, ekspor kena buat kualiti ekspor betul lah. Berpangkalan di Kajang, Selangor, DRS Trading Sdn Bhd, sebuah syarikat pengeksport buah-buahan tempatan termasuk nangka madu J33. Sejurus menerima nangka daripada peladang, nangka perlu dibersihkan dan dibasuh. Ini seiring dengan peraturan di bawah Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965. Dia ada kadang-kadang ada yang lalat buah, ada yang kotor dalam sisi buah. Dia akan melekat dekat dalam buah tu, kita akan kena bersih. Sebab apa, dalam hantar ke ekspor ke luar negara, kita kena follow dia punya peraturan. Export regulation ada, kita kena bersih. Kita tidak boleh ada yang kotor, yang ada tanah, sebab dia takkan boleh ekspor. Untuk checking, kita akan pergi ke Phyto, kita akan pergi Pharma untuk buat dapatkan sijil. Kita boleh ada perosak dalam buah tu. Kita tak boleh ada tanah, tak boleh ada lalat buah, macam siput kecil. Kita kena cuci dan keringkan, baru kita pack, baru kita boleh ekspor. Mengatakan buah tu mesti mau bersih untuk jaminan untuk makan. Hasil ekspor DRS Trading Sdn Bhd melebihi nilai RM10 juta setahun dengan berat melebihi 300 tan. 60% buah-buahan ini diekspor ke pasaran Eropah, sementara yang selebihnya ke pasaran negara Timur Tengah. Semuanya bermula dengan pemilihan buah berkualiti dari ladang. Kita akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian, dengan Pharma. Kita akan pergi ke farm-farm yang ada MyGap. Dia ada ciri-ciri untuk menjaga keselamatan buah. Dia takkan racun lebih, dia akan takkan dia ada peraturan-peraturan yang tetap dalam MyGap. Ravindran Perumal, pengarah urusan DRS Trading. Sebahagian tanggungjawabnya ialah memastikan setiap protokol mengekspor buah seperti nangka dipatuhi pekerjanya. Bagi Ravindran, nangka madu J33 mempunyai pasaran lebih besar di luar negara jika pemain industri bekerjasama dengan lebih erat. Yang unik kita punya honey jackfruit dan orang pakai nangka madu ni, we are the number one in world. Sebab apa? Dia punya manis dengan crunchy dia tak boleh beat lain negara. Selain daripada Sri Lanka, India, Thailand, tapi kita punya nangka memang first grade, premium. Dia punya sweetness, manis dia, crunchy dia, memang dia punya strength market dia akan tinggi. Dia akan sekarang permintaan Europe pun banyak, permintaan daripada London, permintaan daripada Dubai, banyak sekarang permintaan dia. Sebab orang kita buat banyak promotion, ada Pharma, ada Jabatan Pertanian. Kita dapat nampak daripada feedback daripada customer, dia makan buah Thailand, dia makan buah Malaysia, dia makan buah Sri Lanka, India lain. Malaysia dia unik, dia manis dan crunchy. Lagi boleh simpan lama. Dia punya quality itu very good quality. Pasaran antarabangsa yang luas ini menjadi lubuk rezeki buat pengeksport untuk mencuba nasib. Pada masa yang sama, meletakkan nangka madu tempatan lebih ke hadapan.
Brix merupakan ukuran nisbah bahan separa cecair di dalam 100 gram air. 1 darjah Brix bersamaan 1 gram sukrosa dalam 100 gram air. Kemanisan isi nangka madu J33 boleh mencapai bacaan hampir 28 darjah Brix. Ini lebih tinggi berbanding nangka biasa yang hanya mencatatkan 17 hingga 18 darjah Brix. Nature has given us a lot of gift. The gift is our matahari, our hujan, our soil, you know. There is no other places in the world with this growing condition that can produce very aromatic fruits that is sweet. Nangka, for example, it has a Brix of between 18 to 25, natural sweetness. Yeah, the consumer in the US, you know, are so impressed with the sweetness, the natural sweetness of the fruit. Yeah, so I find that we have such good gift from nature. So when we have all this condition, we can produce the best fruit. So why not we share that with the world? So we work on technology so that we can preserve the freshness of our fruit and let the people of the world to enjoy. Dengan penerimaan buah nangka yang dapat menjangkau 50 tan sehari bila tiba musimnya, menggunakan pekerja separuh masa bukanlah langkah perniagaan yang tepat. Untuk mengurangkan kos operasi di masa hadapan, Sunfresh Fruit Hub sudah pun mengurak langkah menggunakan mesin berteknologi tinggi bagi memproses buah-buahan di kilang ini. Automation or Industry 4.0 is the way forward for a few reasons. Number one, there's a constant challenge of labor. In the food industry, the more you use automation, the lower your risk of contamination. Labor is hard because human being is not like machine. Machine, you press a button, they follow instruction. So in food industry, the more automation you do, the lower your risk of contamination. For Malaysia and for the nangka industry, we have to be able to create a capacity to handle a large volume of fruits. You see, we don't have a contract with Tuhan, not like when we want the fruit to ripe. So during the peak harvest, bila they ripen, they come in huge volume. We could get 20 tons of fruits a day or 50 tons of fruits a day, and it's impossible to get humans to handle so much load. We need to be fast, speed and volume. So without machine, it's very difficult. So we are very committed to the automation of the nangka processing line. Bagi untuk penggunaan teknologi lah yang memberi impak yang tinggi dalam sektor pertanian tu, kita mensasarkan penggunaan teknologi IR 4.0 tadi tu untuk sentiasa digunakan di dalam menguruskan tanaman, ya, daripada mula sehinggalah ke akhir, ya, dalam ekosistem tu, daripada upstream sehinggalah ke downstream. Memang potensi sangat besar. Kita masih lagi ada yang small farmers yang kita perlu bantu, ya, dan kita perlu menyediakan yang bersesuaian, jentera bersesuaian untuk small farmers ni, bersama-sama kita untuk mengeluarkan, memberi satu produktiviti yang lebih baiklah di masa hadapan. Sebelum dapat berlepas ke luar negara melalui udara, buah-buahan yang ingin diekspor perlu melepasi ujian penggradan pembungkusan pelabelan atau 3P di Pejabat Fama, Pusat Pemeriksaan Kualiti Hasil Pertanian KLIA. Ia sebahagian program peningkatan kualiti keluaran pertanian. Antara komoditi yang diwajibkan ialah sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, kekacang, kelapa, bijirin dan tebu. Tanpa perakuan pemeriksaan ini, buah seperti nangka madu keluaran tempatan tidak akan dapat meneroka pasaran antarabangsa. Pemeriksaan ini dilakukan pegawai diketuai Pengurus Fama KLIA Muhammad Khairul Zamzami Muhammad Nur. Penggradan adalah bertujuan untuk menghasilkan kualiti dan saiz buah yang lebih seragam bagi memudahkan urusan niaga dan juga penetapan harga. Di sini kita akan menggrade mengikut MS standard dan juga
Perkara tersebut perlulah bebas daripada kecacatan, kerosakan, penyakit, serangga hidup dan mati, kulat dan lain-lain bahan yang tercemar. Dan juga kita merujuk kepada ciri-ciri kualiti yang ditentukan secara visual, iaitu kesegaran, kematangan, kerosakan, bebas kecacatan dan juga keseragaman saiz. Manakala pembungkusan pula kita akan lihat ciri-ciri pembungkusan yang selamat dan juga bersesuaian dengan komoditi ekspor tersebut. Selepas komoditi seperti buah nangka yang mahu dieksport mendapat pensijilan 3P pihak Pharma, ia kemudiannya perlu dibawa ke unit biosekuriti tumbuhan KLIA yang ditadbir Jabatan Pertanian. Di sini, komoditi diperiksa dengan teliti oleh pegawai bertugas. Ia bertujuan menghalang penularan perosak melalui pergerakan atau pemerdagangan tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel terkawal di peringkat antarabangsa. Fungsi utama ialah bertanggungjawab dalam proses pengeluaran sijil fitosanitasi. Sijil fitosanitasi adalah sijil ataupun dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Pertanian bagi memperakukan konsinan pertanian ataupun buah nangka lah yang kita cakap sekarang ini. Untuk ekspor itu adalah telah memenuhi keperluan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport. Contohnya perlu bebas daripada perosak dan penyakit tumbuhan, dan juga perlu mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan di dalam protokol ekspor. Jadi pegawai-pegawai di unit biosekuriti tumbuhan akan menjalankan pemeriksaan sebelum sijil fitosanitasi ini dikeluarkan. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 memberi kuasa perundangan kepada Jabatan Pertanian untuk mengawal dan mengeluarkan sijil fitosanitasi. Standard antarabangsa yang digunakan membahagikan komoditi kepada beberapa kategori berdasarkan kaedah, tahap pemprosesan dan tujuan penggunaan komoditi tersebut. Selain itu, protokol yang digarap Jabatan Pertanian juga diguna pakai. Di antara protokol tersebutlah melibatkan pendaftaran ladang, itu ladang mesti mempunyai MyGap, itu sijil amalan pertanian baik sebelum kita benarkan untuk didaftar untuk tujuan ekspor. Dan begitu juga dengan fasiliti pemprosesan. Ya, fasiliti ini perlu juga berdaftar dengan pihak Jabatan Pertanian dan juga perlu mempunyai sijil JMP daripada pihak Kementerian Kesihatan. Sekiranya terdapat kita menemui sebarang perosak penyakit semasa melaksanakan pemeriksaan, keseluruhan konsignment itu tidak akan dibenarkan ekspor dan sijil fitosanitasi juga kita tidak akan keluarkanlah. Itu satu cabaran yang perlu dihadapi lah pada pengekspor. Dan kita harap kerjasama semua daripada pengekspor dan juga pihak-pihak usahawan untuk memastikan kita dapat memenuhi protokol ekspor yang telah ditetapkan oleh negara pengimport. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Pharma, sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang diberi amanah membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan. Ia kini dikemudi Ketua Pengarah Datuk Zainal Abidin Yang Razali. Melalui Pharma, usahawan tempatan yang mahu meneroka pasaran antarabangsa berpeluang mendapatkan perkongsian ilmu dan kemahiran daripada agensi yang mempunyai pengalaman hampir 6 dekad. Bila kita bercakap tentang pasaran ekspor, ia sebenarnya tidak semudah yang kita nyatakan, iaitu kita nak mengekspor. Kerana di pasaran ekspor, kita bersaing dengan beberapa pengeluar-pengeluar yang lain. Kita tahu bahawa di nangka kita ni mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan dia seperti crunchy, ketahanan, rasa dan sebagainya yang boleh untuk mengatasi pengeluaran daripada negara-negara seperti Thailand dan sebagainya. Namun begitu, untuk di pasaran ekspor, kita kena memenuhi pertamanya adalah
peraturan yang dikenakan oleh negara-negara pengimport. Akhirnya, dia akan menjuruskan kepada beberapa elemen utama. Pertamanya adalah dari segi kualiti. Yang kedua adalah dari segi appearance dan juga handling serta post-harvest handling and treatment. Dan yang terakhir lagi adalah segi sejauh mana kita boleh bersaing dengan mereka dari segi harga. Kerana kita tahu bahawa negara-negara ini dia are very price conscious. Jadi elemen-elemen ini adalah penting untuk kita garapkan daripada peringkat awal sehinggalah kita nak bersaing daripada di pasaran di negara yang berkenaan. Pusat Penyelidikan Hortikultur, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI bertanggungjawab membangunkan teknologi dan sokongan dalam pemindahan teknologi bagi komoditi tempatan. Bagi buah nangka J33, penyelidik di sini telah membangunkan pakej teknologi pengendalian lepas tuai berasaskan pemprosesan minimum untuk pasaran domestik dan ekspor. Untuk pengusaha peladangkan, mereka akan harvest dulu, lepas tu kumpulkan kat satu tempat sebelum untuk diproses. Tapi untuk kalau let's say untuk buah nangka yang kita nak ekspor, tujuan ekspor dalam whole fruit, kita biasanya akan harvest pada hijau matang iaitu 90 hingga 95 hari. Tapi kalau let's say untuk pasaran yang tempatan ataupun untuk produk minimum, kita boleh lanjutkan lagi macam usia untuk harvest buah tu dari pokok mungkin dalam tempoh 95 ke atas lah, sama 100. Means that kita kena tengok buah tu dah keluarkan aroma ke, lepas tu baru kita dah rasa dia dah masak, baru kita tuai untuk pemprosesan minimum. Tanggungjawab penyelidikan dan pembangunan juga boleh digalas pengusaha seperti yang dilakukan Sunfresh Fruit Hub. Melalui penyelidikan berterusan, syarikat pemprosesan buah-buahan ini mencipta inovasi produk seperti daging burger, nugget dan popia berasaskan nangka. Because of the structure of the young nangka, it is high fiber. It doesn't have any taste. So you don't have to get rid of any inherent taste in the raw mac. So the chef can do wonders with your seasoning and your flavoring. So the nangka is no taste and high fiber. Also has substantial amount of protein, though not enough, but it has the highest amount of protein among fruits. And it is very productive. You can get ample supply. It's not that difficult to grow. And it's not so demanding on the climate. And we particularly like to do products that make use of local raw material. We don't want to import too much raw material, because if we can use raw mat from the local economy, we can support farmers. We can create jobs, for the local economy. Selepas lulus peraturan 3P Pharma dan mendapatkan sijil fitosanitasi Jabatan Pertanian, konsainan buah nangka ekspor akhirnya mendapat kelulusan untuk terbang ke negara pembeli. Hentian terakhir sebelum diterbangkan lazimnya di sini, di gudang kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Proses penghantaran ini diuruskan ejen penghantar seperti syarikat Maju Senja Sdn Bhd. Kami dari pihak syarikat Corporate Maju Senja sebagai ejen penghantaran memainkan peranan dan bertanggungjawab untuk memastikan produk agro ini berkeadaan baik sampai ke destinasi. Itu yang pertama. So yang kedua, sebagai salah satu syarikat yang mempunyai sijil halal yang diiktiraf oleh pihak JAKIM, kami memastikan proses halal tersebut berterusan sehingga sampai ke pihak pembeli di luar negara. Dan pihak kami juga memastikan setiap barangan ataupun produk agro ini mendapat kelulusan daripada pihak Quarantine Department, Jabatan Pertanian untuk mendapat sijil phyto dan mematuhi standard yang tertentu dari segi penggradan, pelabelan dan pembungkusan.
dan memastikan produk ini menjalani pemeriksaan maki sebelum ia diekspor. Penghantaran buah nangka madu J33 hari ini diuruskan pihak Mascargo. Di gudang ini, produk agromakanan yang mendapat sijil halal ditempatkan di zon khas. Ia sebahagian usaha pihak Mascargo dalam memastikan rantaian pengtakrifan halal ini bertali arus dari ladang sehingga ke penerima akhir. Mascargo adalah terminal operator yang pertama di dunia dipersijilkan sebagai halal oleh JAKIM. Jadi kami memang sentiasa committed untuk sentiasa mengupgrade kita punya kepakaran, kita punya fasiliti mengikut keperluan pengendalian dan juga demand daripada industri lah. Jadi kita juga bekerjasama dengan semua pihak supaya kita dapat membantu negara ya untuk menjadikan Malaysia sebagai halal hub lah. Perkembangan industri ekspor nangka madu tempatan memberikan ruang kepada mereka yang terlibat meneroka pasaran lebih besar. Peranan agensi kerajaan seperti Pharma melancarkan lagi pemacuan perkembangan ini. Kepada pemain industri ini, sama ada yang telah pun establish ataupun yang baru nak bermula, saya menyarankan kepada mereka yang pertamanya adalah kita nak bersaing ini, maka kita mesti meletakkan kepentingan negara di hadapan. Kita perlu memastikan bahawa kita bersama-sama dengan kerajaan untuk bersama-sama kita membuka dan lebih banyak pasaran dan juga kita meningkatkan nama baik buah-buahan kita ini di pasaran antarabangsa. Ia mesti dalam bentuk yang bersepadu. Dalam kes nangka ini memaknanya kalau untuk pasaran ekspor, maka yang saya katakan tadi adalah bermula daripada ladang sehingga ke ini. Jadi kita perlu juga meningkatkan R&D kita. R&D ini yang boleh dimainkan di antara jabatan dan agensi kerajaan bersama dengan player-player tadilah, penggiat-penggiat tadi, untuk mereka terus meningkatkan teknologi kita. Datanglah berbincang dengan pihak Pharma, mana kita akan sama-sama untuk membantu kepada penggiat-penggiat industri players ini untuk kita bersama dalam kita memastikan bahawa buah-buahan Malaysia ini, terutamanya dalam konteks ini adalah nangka ini, boleh untuk kita perkembangkan lagi pasarannya di lebih banyak negara-negara bagi memastikan hasil-hasil keluaran kita ini dapat kita ekspor dengan lebih meluas lagi. Nangka madu J33, hasil keringat peladang Malaysia, diiktiraf superfood berkelas dunia.